Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Ain Syahira binti Samsuri, nombor matrik 054872. Kali ini saya akan membentangkan tugasan saya mengenai tarikat Nasyabandiyah Khalidiyah. Baiklah, kita mulakan dengan pengenalan. Okey, tarikat ini merupakan suatu perjalanan hati dalam menuju makrifatullah dan mardatillah. Kalau ada beberapa para ulama yang mempunyai pendapat tersendiri tentang makna sebenar tarekat. Antaranya adalah Syi yang berpendapat bahawa tarekat ialah satu perjalanan yang khusus bagi ahli suluk menuju kepada Allah dengan memutuskan segala manzilah dan naik hingga mencapai kepada beberapa makam. Manakala Syekh Najd ad-Din Kubra berpendapat bahawa tarekat ialah melakukan takwa dan perkara-perkara yang dapat mendekatkan diri kepada Allah melalui berbagai rintangan dan berbagai makam. Akhir sekali Imam Al-Ghazali merumuskan makna dan tujuan tarekat seperti di dalam Ihya Ulumuddin, iaitu tarekat ini merupakan jalan atau cara yang mendahulukan mujahadah, menghapuskan sifat mazmumah, memutus segala hubung kait dengan makhluk dan menghadap dengan penuh himmah kepada Allah. Baiklah, seterusnya adalah sejarah tarekat Nasyabandiyah Khalidiyah. Pengasas bagi tarekat Nasyabandiyah Khalidiyah ialah Muhammad bin Baha ad-Din al-Bukhra yang dipanggil dengan panggilan Shah Naqsyaband atau nama penuhnya ialah Baha ad-Din Muhammad bin Muhammad al-Husaini al-Hasani al-Waisi al-Bukhara. Naqsyabandi ini berasal daripada gabungan Naqsy yang bermaksud lukisan dan Band yang bermaksud ikatan yang dikatakan berasal dari Parsi. Hakikat susu galuh tarekat Nasyabandiyah adalah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu yang digelar Siddiqiyah kerana Sayyidina Abu Bakar ialah pengganti kepada Rasulullah dan menduduki tempat pertama dalam susu galuhnya setelah Rasulullah, walaupun pengasas bagi tarekat ini telah dinisbahkan kepada Muhammad bin Baha ad-Din. Semenjak tarekat ini diasaskan, ia semakin berkembang hingga menuju ke bahagian barat seperti negeri-negeri Soviet Union melalui Turki dan Turkistan. Selain di Asia Tengah seperti Parsi dan Afghanistan, ia juga telah berpecah kepada Balkan, Makedonia, Kosovo dan Albania. Selain daripada itu, perkembangan ajaran ini menjadi lebih pesat dengan penyebarannya ke negara-negara Mesir, India, China dan beberapa daerah Nusantara yang lain, termasuk alam Melayu, dan semuanya telah berkembang dengan baik melintasi masa yang bermula dari zaman pengasasnya sehingga hari ini. Tarekat Nasyabandiyah telah mula berkembang di sekitar abad ke-18 di Minangkabau. Cara penerimaan masyarakat Nusantara terhadap tarekat Nasyabandiyah agak berbeza berbanding masyarakat di negara lain kerana golongan pemerintah di Kepulauan Nusantara memainkan peranan dan tanggungjawab yang sangat penting kepada masyarakat di sana terhadap penyebaran dan pengajaran dalam tarekat ini. Antara tokoh pertama yang juga merupakan tokoh utama dalam menyebarkan dan mengembangkan aliran tasawuf Nasyabandiyah ialah Syekh Ismail Al-Minangkabawi yang juga merupakan tokoh ulama tasawuf dan tokoh agama di sana. Pada abad ke-19 Masihi, tarekat Nasyabandiyah terus tersebar di negeri-negeri Melayu yang bermula di Pulau Penyengat di bawah pemerintahan Yang di-Pertuan Muda Raja Ali pada sekitar tahun 1845 Masihi. Tarekat Nasyabandiyah ini telah berkembang ke Malaysia hasil daripada usaha Syekh Abdul Wahab Rokan disebabkan oleh pelantikan pembantunya sebagai khalifah dalam memimpin masyarakat untuk melaksanakan amalan-amalan tarekat ini. Menurut H.A. Fuad Said, beberapa khalifah telah dilantik iaitu seramai 63 orang di Riau, 42 orang di Sumatera Utara, 8 orang di Semenanjung Malaysia, 4 orang di Sumatera Barat, 2 orang di Jawa Barat dan seorang di Aceh dan China. Dari situlah tarekat Nasyabandiyah ini mula berkembang di Malaysia. Baik, seterusnya adalah latar belakang pengamal tarekat. Nama penuh Tuan Guru adalah Tuan Guru Haji Muhammad Suhaimi atau Hasbullah bin Tuan Guru Haji Daud. Beliau lahir pada 29 April 1970 bersamaan 20 Safar 1930 Hijriah dan membesar di Dungun, Terengganu. Tuan Guru juga telah mendapat pendidikan awal daripada ayahanda beliau iaitu Tuan Guru Haji Daud dan kemudian di Sekolah Rendah Laki-Laki Dungun. Seterusnya Tuan Guru melanjutkan pengajian ke Sekolah Menengah Agama Sultan Ismail Dungun. Selesai pengajian di Sekolah Menengah, Tuan Guru melanjutkan pengajian di Pondok Pasir Tumbuh dan dalam masa yang sama, Tuan Guru sempat menduduki peperiksaan sanawi akhir di Sekolah Menengah Agama atas Sultan Zainal Abidin. Setelah itu, Tuan Guru telah memulakan perjalanan pengajian ke luar negara di Mahad Al-Maududi di Lahore, Pakistan bagi menghafaz Al-Quran selama setahun. Kemudian, melanjut pengajian ke Kahirah, Mesir dan seterusnya ke Mekah Al-Mukarramah dan Turki. Sepanjang relah ilmu, Tuan Guru sempat menuntut dengan ramai ulama-ulama dan ilmuwan terkemuka dalam pelbagai bidang ilmu. Tuan Guru juga mempunyai sebuah institusi pondok yang bernama Pondok Manazil Siddiqiyah yang terletak di Kampung Payu Dusun, Batu Lima Dungun, Terengganu dan telah menyandang jawatan sebagai pengasas pondok tersebut dan merupakan pengerusi Pertubuhan Ahli Pengajian Kitab Taurat Terengganu. Di samping itu, Tuan Guru Haji Muhammad Suhaimi juga merupakan pengamal tarekat yang terkenal di Malaysia iaitu tarekat Nasyabandiyah Khalidiyah di bawah pimpinan Tuan Guru Haji Jahid bin Haji Siddiq Al-Khalidi. Beliau mula beramal dengan tarekat ini pada tahun 1998 sehinggalah kini.
Seterusnya adalah temu bual bersama pengamal tarekat iaitu Tuan Guru Haji Muhammad Suhaimi. Yang pertama adalah berkaitan amalan tarekat Nasyabandiyah Khalidiyah iaitu adalah bai'ah. Menurut apa yang dikatakan oleh Tuan Guru mengenai bai'ah adalah setelah seseorang ingin belajar atau mengamal dengan tarekat Nasyabandiyah Khalidiyah ini, mereka perlu mendapatkan bai'ah iaitu dengan mendapatkan keizinan daripada Tuan Guru yang membawa tarekat tersebut. Dan setelah dibai'ah dan belajar zikir, mereka akan mendapat keizinan atau boleh beramal dengan amalan tarekat Nasyabandiyah Khalidiyah ini di rumah maupun di tempatnya sendiri. Yang kedua adalah ayat manzil atau ayat 33. Tuan Guru Haji Muhammad Suhaimi ada mengatakan bahawa antara amalan dalam tarekat Nasyabandiyah Khalidiyah adalah amalan berzikir yang didahului dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran yang diberi nama ayat manzil atau ayat 33. Kaedah mengamalkannya adalah dengan memulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah sebanyak 1 kali dan pahala bacaannya akan dihadiahkan untuk Rasulullah SAW dan kemudian diikuti dengan bacaan ayat manzil atau ayat 33. Yang ketiga adalah tawajuh. Ia adalah amalan secara berjemaah yang diberi nama sebagai majlis tawajuh. Terdapat sebahagian negeri yang mempunyai rumah-rumah tawajuh di mana pengamal tarekat Nasyabandiyah Khalidiyah ini akan berkunjung ke rumah-rumah tawajuh tersebut untuk beramal secara berjemaah dengan dipimpin oleh Tuan Guru atau wakil Tuan Guru. Tawajuh ini membawa pengertian kepada penumpuan hati kepada nur zat Allah tanpa disebutkan lafaz iaitu bermaksud zikir khafi di mana ianya hendaklah menghadirkan hati kepada Allah serta menyaksikan keesaan zat Allah. Yang keempat adalah bersuluk. Amalan tarekat Nasyabandiyah Khalidiyah ini turut mempunyai amalan yang diberi nama sebagai majlis suluk, khulwah ataupun uzlah yang membawa kepada pengertian yang sama iaitu mengasingkan diri dengan tubuh badan atau merupakan satu perbuatan yang bermaksud bersunyi-sunyian di satu tempat yang jauh dari keluarga dan masyarakat serta melupakan sebarang tanggungjawab yang menjadi rutin harian hidup dalam tempoh yang tertentu. Kebiasaannya, pengamal tarekat ini akan beruzlah selama 10 hari, 30 hari atau mengikut kadar waktu yang termampu bagi beribadah dan zikir kepada Allah. Yang kelima adalah tahlil dengan menyebut kalimah La ilaha illallah. Yang keenam adalah zikir. Tarekat Nasyabandiyah Khalidiyah ini turut mempunyai amalan zikir iaitu zikir istinzat atau dikenali dengan zikir sir tanpa suara dan disudahi dengan zikir jahar atau zikir nafi isbat. Zikir sir ini merupakan zikir jalan mati iaitu dengan menyebut kalimah Allah. Manakala zikir jahar adalah dengan menyebut kalimah La ilaha illallah. Tujuan bagi pengamalan zikir ini adalah bagi mendatangkan implikasi terhadap keimanan dan ketakwaan. Baiklah, seterusnya adalah kelebihan tarekat Nasyabandiyah. Tuan Guru ada mengatakan kelebihannya adalah berdasarkan kata-kata Syekh Bahaudin An-Nasyabandi yang mana permulaan tarekat kami adalah penyudah kepada tarekat-tarekat lain di mana pengamal tarekat lain akan melalui jalan salik kemudian jazbah. Manakala melalui tarekat Nasyabandiyah Khalidiyah ini, seseorang murid akan melalui jalan jazbah kemudian salik. Tarekat Nasyabandiyah Khalidiyah ini dia mendahulukan jazbah kerana zikirnya akan terus terletak pada hati. Hal itu yang menyebabkan jazbah, yakni Allah terus menarik seseorang dekat dengannya. Seterusnya, kesan mengamalkan tarekat Nasyabandiyah Khalidiyah. Tuan Guru ada menyatakan, yang pertama, Allah Ta'ala akan mengubah akhlak daripada akhlak mazmumah kepada akhlak yang mahmudah. Yang kedua, Allah Ta'ala akan memindahkan diri seseorang daripada nafsu amarah kepada nafsu mutmainnah dan seterusnya mengikut 7 peringkat nafsu. Yang ketiga, Allah Ta'ala akan mengangkat darjat orang yang mengamalkan tarekat ini dengan makam, iaitu daripada makam Islam kepada makam iman dan daripada makam iman kepada makam ihsan. Yang keempat, Allah Ta'ala akan mengubah diri seseorang itu daripada sifat yang buruk dan menghiasi dengan sifat yang baik. Yang kelima, diri akan selalu mengingati Allah. Hal ini kerana dalam tarekat ini telah diajar satu amalan yang diberi nama muraqabah, iaitu mendidik hati seseorang supaya sentiasa mengingati Allah sama ada ketika melaksanakan ibadat maupun luar daripada ibadat. Seterusnya, pandangan tentang tarekat yang sesat. Menurut pandangan Tuan Guru tentang tarekat yang sesat adalah mereka kebiasaannya melabelkan tarekat mereka sebagai tarekat yang benar. Sebaliknya, mereka sebenarnya tarekat yang salah. Tarekat yang sesat ini kita dapat lihat bahawa mereka mempunyai ilmu kebatinan dan ilmu persilatan. Perkara ini menjadi salah adalah kerana mereka melabelkan ilmu kebatinan dan ilmu persilatan sebagai ilmu tarekat. Hal inilah yang menyebabkan segelintir orang memandang tarekat itu adalah tarekat yang sesat. Sedangkan yang diasaskan oleh Tuan Guru Tasawuf adalah untuk meletakkan atau menzahirkan benih dalam hati seseorang untuk sentiasa mengingati Allah malah untuk mencapai makrifatullah. Seterusnya adalah nasihat bagi yang ingin mula bertarekat. Nasihat Tuan Guru adalah seseorang anak muda tidak disarankan untuk melihat kehebatan yang ada pada Tuan Gurunya secara zahir. Tetapi, lihatlah dulu latar belakang Tuan Guru yang akan mengajarinya, seperti mengetahui salah-silah pengambilan Tuan Guru, akhlak pribadinya, kealimannya, keilmuannya dan amalannya. Yang terpenting adalah Tuan Guru tersebut mestilah telah diberi keizinan oleh Tuan Gurunya untuk mengajar dan mendidik amalan tasawuf ini kepada masyarakat.
Seterusnya adalah semangat dan istiqamah dalam menuntut ilmu tarekat. Yang terakhir adalah bersedia untuk mengajarkan ilmu kepada orang lain. Kesimpulannya, segala amalan tarekat Nasyabandiyah Khalidiyah ini kesemuanya mempunyai asasnya berdasarkan pengamalan yang telah dilakukan oleh para Syekh Nasyabandi sebelum mereka. Segala ajaran ini semuanya berasaskan kepada susu galuh yang benar, yakni daripada ajaran Rasulullah SAW yang menyampaikannya kepada para sahabat dan pengikut-pengikut sesudah mereka hinggalah kepada Syekh-Syekh tarekat Nasyabandiyah Khalidiyah secara bersanad. Segala amalan yang dilakukan dalam tarekat ini adalah sebagai usaha untuk membersihkan diri dan mencapai makrifat melalui jalan kerohanian, dan kesemua amalan ini telah termaktub dalam Al-Quran dan Sunnah tanpa ada percanggahan dengan syariat Islam. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.